Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan Kisah Seram pada malam ini. Kisah seram kali ini macam biasa, kita ada dua kisah seram yang kita akan baca sama-sama dan juga rate sama-sama. Okay, kalau korang tak setuju dengan rating aku, korang boleh komen dekat bawah. And korang boleh komen juga pendapat kalau korang ada macam story kisah seram yang korang nak share dekat aku, korang boleh DM dekat IG aku at mr.musleh. Okay, kalau korang DM aku story korang and aku baca story korang boleh tahan seram, aku akan post dekat YouTube ni. Okay? So, jom kita baca sama-sama and without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Here we go. Misteri Banglo Kemensa Heights. Betul ke pronunciation aku? Kemensa Heights. Kebakaran banglo mewah Kemensa Heights yang membongkar sesuatu di sebalik dinding. Okay, pada pertengahan Mei 2024, satu banglo 3 tingkat di kawasan elit Kemensa Heights, Ampang, tiba-tiba terbakar teruk pada waktu malam. Jiran-jiran cakap banglo tu dah lama terbiar dan kosong berbelas tahun. Tak ada bekalan elektrik atau air, tapi malam tu api marak dari tingkat atas. Oh, okay. So, maksudnya banglo ni dah lama tertinggal lah, terbiar selama 11 tahun. And then tiba-tiba terbakar. Yang peliknya, banglo ni dah terbiar, so maksudnya tak ada elektrik, tak ada air. And then tiba-tiba terbakar. And dia bukannya terbakar dari tingkat bawah, dia terbakar dari tingkat atas. Okay, interesting. Next. Bila pasukan bomba dari BBP Ampang sampai dan berjaya padamkan api, mereka buat pemeriksaan di dalam runtuhan banglo untuk pastikan tak ada mangsa. By right, sepatutnya tak ada mangsa lah kan, sebab dah 11 tahun ketinggalan kan. Masa itulah pegawai bomba temui satu rangka manusia yang hampir lengkap di sebalik runtuhan dinding dan simen di tingkat atas. Oh, okay, maksudnya ada mangsa dekat tingkat atas. Ada satu mangsa di tingkat atas. Alright. Hasil ujian forensik polis mendapati mangsa dah meninggal dunia berbulan-bulan. Malah mungkin bertahun sebelum kebakaran itu berlaku. Persoalannya, siapa yang bakar rumah kosong tanpa elektrik tu di tengah-tengah malam kalau penghuninya dah lama jadi rangka? Okay, pause. So basically, mangsa dia ni ada dekat rumah tu, merupakan penghuni rumah tu dan meninggal dekat dalam rumah tu dah lama sebelum berlakunya kebakaran. Okay, tapi still tertanya-tanya macam mana boleh dia terbakar dekat rumah tu yang kosong, tak ada elektrik tengah-tengah malam tu. Okay. Sebelum kejadian terbakar, penduduk setempat dan pengawal keselamatan kawasan Kemensa Heights tu memang kerap laporkan kejadian pelik dekat banglo itu. Nampak kelibat orang berdiri dekat balkoni tingkat 3 waktu 2-3 pagi. Ya. Sumpahlah. Dengar bunyi barang diseret dan dinding diketuk dari dalam, sedangkan rumah berantai. Okay. Agak creepy. Alright. Pihak polis mengesahkan kes disiasat di bawah kes mati mengejut SDR dan punca kebakaran masih misteri. Banglo tu sampai hari ni masih dipagar dengan garisan polis dan dibiarkan terbakar hitam. Kawasan Kemensa ini berdekatan dengan kaki bukit, hutan Ampang. Kalau korang lalu situ malam-malam, banglo hitam tu masih ada berdiri. Senyap. Oh, maksudnya polis memang biarkan je rumah tu terbiar. So, dalam keadaan rumah tu terbakar gelap, memang terbiar begitu lah. Wow, okay. Bonus, apabila diteliti,
Mangsa atau mayat yang dijumpai dikatakan berumur 50-an, lelaki dan homeless. Wow, banyak misteri dalam cerita ni. Basically tak tahu lelaki tu siapa, tak tahu mangsa tu siapa, kenapa dia duduk dekat rumah yang tak berpenghuni selama 11 tahun. Macam mana dia boleh mati, kan? Wow. Tapi aku tak expect yang boleh ada gangguan tu, yang tiba-tiba nampak kelibat orang berdiri kat balcony tingkat 3 waktu 2-3 pagi tu. Sumpah aku tak expect. Itu pun agak creepy. Okay, but overall kisah ni dia pendek je. Dia tak adalah seram sangat, tapi banyak misteri lah. Boleh tahan creepy jugalah. So aku rate this story, aku rate 4/10. Okay, alright. So kita move on kepada kisah seterusnya. Kisah kedua. Lampu seluruh rumah tiba-tiba terpadam. Oh, ni pasal rumah juga ni. Okay, so duduk kisah ni pasal rumah. Kami berlima terus berkumpul di ruang tamu. Tiada siapa berani bersuara. Dalam gelap, kami hanya mampu mendengar bunyi nafas masing-masing. Kemudian terdengar bunyi tapak kaki dari tingkat atas perlahan. Okay, jap. So basically, story ni diorang dalam rumah, 5 orang, ada 5 orang dalam rumah. Tiba-tiba rumah tengah blackout terpadam. And then diorang dengar bunyi tapak kaki dekat tingkat atas. Okay. Tap. Bunyi tu semakin dekat menuju tangga. Sudah, benda tu turun tangga ke apa? Kami semua menyalakan lampu telefon dan menghalakan ke arah tangga. Bagus, bijak. Tiada siapa. Tapi bunyi tapak kaki tu masih kedengaran. Maksudnya diorang flashlight kat tangga, tapi still boleh walaupun tak nampak apa-apa, still boleh dengar bunyi footstep dekat tangga. Kemudian salah seorang kawan aku tiba-tiba menarik tangan aku. Akil! Sudah. Aku pandang dia. Dia menunjukkan ke arah dinding. Ada 5 bayang manusia di dinding. Basically bayang-bayang diorang sendirilah. Kami semua berdiri di situ. Tapi bayang itu ada 6. Wow. Kami terus berundung. Bayang ke-6 itu perlahan-lahan mengangkat tangannya, sedangkan tiada seorang pun daripada kami bergerak. Nampak creepy siut. Okay. Kemudian terdengar suara perempuan itu lagi. Suara perempuan Kamu masih ingat aku? Kami semua terdiam. Kawan aku mula menangis dan berkata dia tak pernah datang ke rumah itu sebelum ini. Tiba-tiba seorang lagi kawan kami berkata sesuatu yang membuatkan kami semua terpaku. Apa benda? Pernah? Kami pandang dia. Dia kelihatan sangat takut. Aku pernah datang sini masa kecil. Okay, jap. So sekarang ni diorang ni dalam rumah. Diorang ni dalam rumah yang diorang tak pernah datang lah. Basically, ni macam like a haunted house. Diorang pergi ke rumah haunted house, something like that. Tapi salah satu member dia cakap, aku pernah datang sini masa kecil. Dia mulakan menceritakan bahawa ketika berumur 8 tahun, dia pernah datang ke kawasan itu bersama keluarganya. Mereka pernah menyewa rumah yang sama. Oh, so ni rumah sewa lama dia lah. Pada malam terakhir mereka di situ, seorang perempuan telah hilang. Perempuan itu adalah anak kepada pemilik rumah tersebut. Oh, anak owner. Selepas kejadian itu, rumah tersebut dikatakan kosong bertahun-tahun. Kami mula sedar sesuatu. Sebab itulah rumah ini terasa terlalu murah. Sebab itulah tiada jiran berdekatan. Okay. Dan sebab itulah pemilik rumah langsung tak datang ketika kami mengambil kunci. Oh, tiba-tiba pintu depan terbuka sendiri. Kami tak tunggu lagi. Kami terus berlari keluar dari rumah. Kami masuk ke dalam kereta dan terus memandu tanpa menoleh ke belakang. Tak ada siapa bercakap sepanjang perjalanan. Okay. Kami hanya mahu jauh dari tempat itu. Selepas hampir setengah jam, kami akhirnya sampai ke jalan besar. Kami berhenti di sebuah kedai yang masih dibuka dan cuba menenangkan diri. Okay. Nasib baik selamat sampai kedai. Okay. So, relax dulu ambil nafas sekejap dekat kedai. Proses sekejap apa yang jadi tadi. Kemudian salah seorang kawan aku membuka telefon. Ada satu gambar baru dalam galerinya. Gambar itu diambil beberapa minit yang lalu. Gambar kami berlima sedang berada
di dalam kereta. Apa? Maksudnya benda tu sempat ambil gambar dia orang. Tapi di tempat duduk belakang. Maknanya benda tu ikut dia orang dalam kereta, babe. Ada seorang perempuan sedang duduk di tengah-tengah kami. Astaghfirullahaladzim. Siapa perempuan tu? Oh, perempuan tu anak owner kan? Okay. Mukanya menghadap kamera. Kami semua terus diam. Sebab perempuan itu memakai pakaian yang sama seperti dalam gambar lama. Dan sebelum kami sempat berbuat apa, telefon aku menerima satu mesej daripada nombor yang tidak dikenali. Sudah. Apa benda ni? Terima kasih sebab datang melawat aku. Aku terus padam mesej tu. Tapi beberapa saat kemudian, mesej baru masuk. Lain kali jangan datang berlima. Aku pandang kawan-kawan aku, kami semua mula mengira. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kawan aku yang duduk di belakang perlahan-lahan berkata, "Kenapa kau kira 5? Aku terus pandang dia. Dia sedang menangis. "Bukankah kita berenam?" Aku tak mampu jawab. Sebab sejak kami tolak dari rumah tadi, kami memang cuma berlima. The end. Wow. Beri tepukan guys, beri tepukan pada story ni. Okay, story ni very intense walaupun aku macam sedikit keliru sikit sebab kat tengah-tengah ni macam dia start je macam as if story ni ada dekat tengah-tengah. Ada part 1 ke cerita ni? Aku tak rasa ada part 1 kan. Okay, tapi aku I get the idea lah. Diorang ni sebenarnya macam basically diorang 5 ni diorang explore kat satu rumah haunted house ni. Aku assume lah benda tu kan. And then rupanya rumah yang diorang explore tu rupanya itu adalah salah satu daripada 5 orang punya rumah lama yang diorang pernah sewa. And rupanya diorang kena kacau dengan anak owner tersebut. Wow. Okay lah, boleh tahan creepy, boleh tahan intense cerita ni. Dia punya plot twist pun boleh tahan, cuma itulah agak keliru sikit cerita ni, tapi overall sangat intense cerita ni, boleh tahan creepy juga. Aku rate cerita ni solid 7 out of 10. Alright, so itu saja video kita pada hari ini guys. Thank you so much for watching guys. I hope you guys enjoy. If you do, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. See you guys next time. Bye. Assalamualaikum.